sepatutnya kita tanamkan semangat juang untuk negara Sabah. Bukan berperang menggunakan senjata, tetapi berperang menggunakan ilmu. Ilmu yang ada di kepala kita itu akan mengalahkan pemerintah yang tidak hadir. Oke, mari kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Oke, sementara kita menunggu data dokter sampai. Oke, bab 3. Oke, tindakan timur tindakan manipulasi politik melayang terhadap Sabah. Oke, setelah kita melihat tadi perkara-perkara tentang sejarah dan apa yang berlaku sejak tahun 63, hari ini kita akan lihat bagaimana melayang itu memanipulasikan politik di Sabah. Oke, ketika Sabah masih bergantung kepada kepimpinan Malaya, manipulasi politik oleh Malaya terhadap Sabah telah berlaku secara berlebihan. Itu adalah hakikat yang sebenar. Oke, kita lihat. Oke, ada beberapa manipulasi politik. Oke, manipulasi pertama itu penyingkiran Singapura tanpa dengan Sabah dan Sarawak. Perlu diingat, perjanjian Malaysia itu ataupun perjanjian gagasan Malaysia itu adalah 4 buah negara. Sabah, Sarawak, Singapura dan Malaya. Manakala British dan Northern Ireland menjadi saksi. Itu kita perlu jelas. Singapura ditendang keluar, status negara Sabah diturunkan kepada negeri. Kalau kita lihat di bawah, pada mulanya ini dia. Malaysia itu yang asal terdiri dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan North Borneo. Dan di Malaya sendiri sudah ada Perlis. Ada negeri-negeri. Kita menandatangani perjanjian Malaysia bukan atas nama negeri Kelantan, Terengganu, Perlis. Tetapi kita menandatangani perjanjian Malaysia itu atas nama Malaya, Singapura, Sarawak, dan North Borneo. Itu yang kita perlu jelas. Nah, konsep gabungan Malaysia diubah. Diubah kepada yang ini dia. Konsep asal diubah menjadi sistem militer. Maksudnya Malaya mengambil nama Malaysia itu untuk menjajah Sabah dan Sarawak. Kalau tuan-tuan masih ingat sebentar tadi, jatah negara kita Malaysia adalah jatah Malaya. Diambil terus. Begitu juga dengan bendera. Bendera Malaya diambil terus menjadi bendera Malaysia. Jadi maksudnya berlaku penjajahan secara halus yang kita tidak sadari. Nah, Malaya menggunakan Malaysia untuk menjajah Sabah, Sarawak. Sabah atau Sarawak ini diambil alih oleh Malaya. Itu yang berlaku tuan-tuan dan teman-teman. Kita sudah sadar tentang hal ini, kita perjuangkan. Perkongsian kuasa itu bukanlah kita berfungsi kuasa atas negeri-negeri ini, tetapi kita berfungsi kuasa atas negara. Manipulasi yang terusnya pula adalah kita lihat pula beza kawasan perwakilan dalam kerajaan. Kalau kita lihat kawasan Perlis ada 821 km persegi. Manakala Tambunan pula 1.347 km persegi. Kawasan Perlis kecil, Tambunan luas. Apa yang ada di Perlis? Ada 1 raja, 1 menteri besar, 15 adun, dan 3 ahli parlimen. Di Sabah akan ada, di Tambunan. 1 adun, kemudian setengah parlimen. So, kita berfungsi dengan Keningau. Dun, Dewan, dan Dun Bingkur. Apa juga? Kemudian kita lihat dari segi peruntukan pembangunan. Perlis dengan kawasan yang kecil mendapat 20 juta setiap tahun. Manakala Tambunan yang mempunyai kawasan besar hanya 700.000. Bagaimana mungkin budget pembangunan ini Tambunan itu boleh memajukan daerah Tambunan, sedangkan kita lebih besar dari daerah ini. Sepatutnya 20 juta ini diberikan kepada daerah Tambunan, 700.000 ini kita berikan kepada Perlis. Jika keadaan ini berlaku, pastinya Tambunan itu akan maju. Di depan ini masih ada ruang kosong. Kita perlukan ruang kosong, jangan tinggalkan ruang kosong itu. Saya takut nanti tuan-tuan yang berdiri di belakang saya karena stres nanti pula. Mari ada tempat di depan, jangan tinggalkan ruang kosong. Ini keadilan. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga, saya juga ingin memperingatkan, kalau ada soalan, tolong, ataupun kita boleh mula berpikir sekarang,
apakah bentuk sholatnya akan kita temukan. Oke? Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini kalilah kita berjuang. Ya, terima kasih.